A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sekali lagi hari ini saya menyiapkan satu video sebagai menyambut 100 hari pemerintahan kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang saya harus bercakap hari ini berkait dengan video-video yang lepas. So kalau saya nak berkongsi dengan rakan-rakan dan kawan-kawan di sana bahawa apa yang berlaku hari ini hiruk pikuk yang berlaku berkait dengan ekonomi negara. Jadi sebelum ini saya telah mencadangkan supaya ke-88 orang bekas Menteri Kewangan yang bermula dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, yang berbahagia Tun Mahathir Mohamad, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Mustafa Mohamad, Tuan Lim Goh Eng, Datuk Seri Johari Ghani dan Datuk Seri Tengku Zafrul supaya memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara yang saya sebelum ni saya nyatakan bahawa fahaman politik masing-masing adalah diletak di tepi dan mengumpulkan idea-idea yang masing-masing individu yang saya sebut tadi mempunyai pengalaman luas khususnya dalam kewangan dan mereka harus menginitiate satu pasukan yang saya panggil sebagai beranda besi iaitu Iron Corridor. Jadi oleh kerana tidak ada sambutan hasil daripada video-video saya sebelum ni untuk menubuhkan Iron Corridor, maka saya terpaksa bertukar lumuh antara golongan-golongan marhin yang terdiri pada kumpulan-kumpulan manin berat. Saya terpaksa mengambil inisiatif ini untuk menentukan arah perekonomian negara supaya keadaannya amat sempurna. Jadi apa yang saya masuk 4 perkara dalam Iron Corridor saya, iaitu mengekalkan kekukuhan mata wang ringgit Malaysia dan selain daripada itu boleh menaikkan, janganlah semakin hari semakin drop kita berbanding dengan dolar. Dan yang kedua iaitu mencipta FDI, seterusnya mereka satu sasaran kepada FDI dan begitu juga untuk Malaysia Foreign Direct Investment. Apa yang saya nak sebut hari ini, kebetulan saya dalam minggu lepas saya dilantik oleh pihak tertentu di peringkat dunia sebagai Presiden Co-Activation Group di bawah Asia Humanitarian Organization sebagai Presiden untuk memikirkan cara soal kehidupan manusia hari ini khususnya di Asia dalam kos sara hidup dan kemiskinan yang makin bertambah ekoran daripada kesan pandemik, kesan daripada COVID-19 sehingga rakyatnya sekarang ni hiruk pikuk dalam keadaan kesihatan yang tak menentu. Jadi apa yang saya nak sebut hari ini, saya sudah plan yang saya panggil Magic 7, terdiri daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand dan Cambodia sebagai Magic 7 dengan 202 syarikat akan diwujudkan mewakili 202 provinsi. Dengan syarikat-syarikat ini kami akan menentukan credit enhancement setelah didepositkan setiap syarikat dengan jumlah tertentu kerana pulangannya amat baik sekali. Jadi apa yang saya mencipta iaitu sebagai Malaysia Foreign Direct Investment. Jadi dengan 202 provinsi ataupun 202 syarikat ini, pihak kami atas nama Reserve Bank
akan menentukan pelaburan saya di setiap provins melalui syarikat tadi. Dengan jumlah tertentu, kami akan membina Malaysia Foreign Direct Investment. Sementara return of the profit besok bawa balik ke Malaysia sebagai Foreign Direct Investment. Jadi kedua-dua ini apabila Foreign Direct Investment dan Malaysia Foreign Direct Investment ini berlaku, maka pengaliran ekonomi di setiap provins dan di Malaysia sendiri akan mencipta sebagai domestic direct investment. Maka kehidupan rakyat khususnya dalam perekonomian kehidupan hari-hari, dalam pendidikan, dalam kesihatan dan minuman air bersih, makanan berkesihatan akan menemui kejayaan. InsyaAllah saya meletakkan bahawa program saya ini, saya bercakap hari ini sebagai zaman endemik, bukan zaman pandemik. Bermakna selepas pandemik, iaitu selepas ancaman daripada COVID-19, kita kena berfikir cara baru perniagaan. Kita tak boleh ikut lagi cara tradisional di mana hari ini banyak industri-industri, banyak hotel-hotel terpaksa ditutup, digulung tikar kerana mereka tidak mampu untuk membayar pinjaman bank hasil daripada interest yang tinggi kerana mereka tidak jangka bahawa berlakunya COVID-19 yang mendatangkan satu merana yang tinggi kepada mereka. Jadi saya telah beralih arus kepada perniagaan endemik. Endemik bermakna sekarang ni saya banyak meliputi trade program. Jadi saya sendiri pun insya-Allah saya nak bagi tahu ke tuan-tuan dan puan-puan pihak DOD, pihak Amerika Treasury, pihak G20 dan pihak Sovereign Buyer akan menjadi paymaster kepada aset-aset yang ada di tangan saya yang saya anggap begitu banyak juga, khususnya yang ada di Tibet and Britain, di Ala Plaza, di Swiss Bank dan RB International di Zurich yang dikirakan akan ditebus pulih dengan bayaran pada bila-bila masa. Dan DOD sendiri telah melantik JP Morgan Chase Bank sebagai bank pembayar, ANZ Bank di New Zealand, begitu juga dengan Bank of America dan Embro Bank di Holland. Jadi mereka-mereka ini diketuai oleh attorney yang berkaliber terdiri pada James Campbell Stevenson, Marco Becker, Michael J. Rubin dan Esme Rogers. Dan saya dijangka pada pertengahan bulan Mac ini akan ke Reno, akan mengadakan satu tabletop meeting dengan pihak bank dengan pembayar di Reno di JP Morgan sendiri. Dan kebetulan pula saya dalam minggu lepas telah membuka akaun di JP Morgan Chase Bank di bawah beneficiary David Rockefeller yang saya rasa ini tak pernah saya bermimpi sebelum ni kerana David Rockefeller ni adalah satu nama besar dunia yang menjadi beneficiary kepada akaun saya di JP Morgan. Jadi Alhamdulillah daripada masa hari ke hari saya didatangi oleh keadaan-keadaan yang begitu positif. Dan sukalah saya menyebut bahawa saya tengok TV, saya menonton TV, hari-hari kadang-kadang orang bercakap pasal negatif berkait dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya tidak langsung negatif. Saya berfikiran positif. Bayangkanlah kehidupan yang susah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak 35 tahun lepas setelah dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri ketika itu 1988 sehingga sekarang 35 tahun lepas, dan mereka merengkok perjuangan beliau selama 24 tahun. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, bagi insan-insan muda yang berumur 35 tahun dan ke atas, bermakna dia melihat ketika itu mindsetnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
adalah negatif kerana pemikirannya telah diterap oleh pemimpin yang tak suka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menerapkan fikiran-fikiran negatif dan mereka ini akan berburuk sangka sepanjang zaman. Jadi cuba bayangkan, kalau dengan keadaan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri, bermakna dia terpaksa memikul hutang negara yang dilaporkan sehingga 1.5 trilion hutang negara ringgit. Dan apa perkiraan saya, setiap second interest, faedah yang kita kena bayar adalah RM1,150 per second. Cuba bayangkanlah, kalau semua masing-masing ambil tindakan melulu berpandangan yang tidak baik terhadap Perdana Menteri, macam mana beliau untuk melakukan kerja yang terbaik untuk bumi Malaysia ini. Seperti saya kata tadi, dalam Iron Corridor yang saya pernah bercakap dalam video, kenapa ke-88 Menteri Keuangan yang sebelum ini tidak boleh memikirkan untuk menjaga kepentingan negara, di mana mereka ini banyaknya yang menjaga kepentingan pribadi. Jadi saya rasa permintaan saya, sekiranya ke-88 menteri ini tidak rasa ingin membuat sesuatu kepada negara, InsyaAllah saya bersama Datuk Khalid Ahmad, bersama Datuk Seri Kenal Asri, Datuk Paduka, Datuk Pahlawan Zakaria, Yusof dan beberapa kawan lagi akan berusaha untuk menjayakan program yang saya cadangkan, yang saya panggil Magic 7. Magic 7 yang saya sebut tadi. Dan jika perlu, saya dah buat satu sasaran pada tahun 2026, iaitu tahun akhir sasaran saya, di mana mengikut melalui kapasiti saya, insyaAllah selepas ni setelah dilantik sebagai Presiden Co-Activation Group di bawah ASEAN, di bawah Asia Humanitarian Organization, yang amat kena dengan madani, iaitu manusiawi yang dimotorkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi insyaAllah saya rasa saya akan mencapai target untuk mewujudkan 3,216 syarikat di seluruh muka bumi yang mewakili 3,216 provinsi ataupun state yang saya panggil state sovereignty. Jadi apa yang saya buat, sekiranya benda ni berlaku, mana pada tahun 2027 akhir, bahawa Malaysia Foreign Direct Investment Malaysia, cuba kita bayangkan dengan 3,216 syarikat yang akan terlibat dengan credit enhancement ataupun trade program, dengan satu syarikat mempunyai pulangan 2.88 bilion dibagi dua, bermakna 1.44 bilion dibawa masuk ke Malaysia sebagai foreign direct investment, sementara 1.44 bilion sebagai Malaysia Foreign Direct Investment, bermakna Reserve Bank Foreign Direct Investment di negara berkenaan. Jadi saya rasa sekiranya kita buat statik pelaburan, paling tidak pun 4% faedah setahun akan dibayar, akan menerima habuan. Daripada 4% ini, kalau bayangkan kalau $100 juta setiap syarikat mewakili provins, bermakna pulangan $4 juta setahun untuk satu syarikat. Yang kalau bayangkan dengan 3,216 syarikat, saya rasa lebih daripada 5 trilion kita punya Malaysia Foreign Direct akan menjadi Foreign Direct Investment Malaysia. Sementara di luar-luar negara sana, sekiranya return 1.44 bilion, saya jangka Malaysia ataupun Reserve Bank Malaysia, Reserve Bank Foreign Direct Investment akan mempunyai 1.44 bilion satu negara, bermakna kita mempunyai pelaburan kekal di seluruh muka bumi sebanyak 4.62 trilion. Jadi saya lihat di sini pihak-pihak orang muda yang umur lebih pada antara 35 ke 40 tahun ke 50 tahun
yang telah diterap fikiran negatif terhadap Perdana Menteri. Belajarlah, ubahlah minda supaya kita jangan jadi satu jiwa kacau. Kerana keadaan hari ini saya lihat Perdana Menteri dengan dikenali peringkat dunia, walaupun tidak ada lagi banyak negara-negara nak datang melabur. Kita kena faham bahawa keadaan negara di muka bumi hari ini mempunyai masalah-masalah tersendiri ekoran daripada COVID-19. Maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melabur. Jadi maka benda ni akan menjadi slow. Jadi kita sebagai rakyat yang berkebolehan begini, apa salah kita mencari satu inisiatif baru macam mana untuk menolong negara kita. Macam saya ni, saya mempunyai kapasiti sendiri kerana saya mempunyai gold backup asset yang amat besar dan dikirakan yang sepengetahuan saya di pihak DOD, nama saya adalah pembekal aset ataupun pembekal gold backup aset yang terbesar di Asia. Tapi insya-Allah lah harapan saya 2026 iaitu kemuncaknya tamat era barat memerintah dunia dan timur akan bangkit untuk memerintah dunia setelah 250 tahun barat mencincang lumat dunia daripada 1776 hingga 2026 iaitu 250 tahun dunia sudah hancur lebur. Jadi insya-Allah lah dengan rakan-rakan apabila saya buat Magic 7 besok dengan 7 negara menjadi rakan di ASEAN ini bersama-sama membina membangunkan Asia. Sebab itulah kalau saya fikir balik, kenapa saya dilantik Presiden Co-Activations Group di bawah ASEAN Humanitarian Organization. Mungkin ada berkait dengan niat dengan cara saya untuk membangunkan manusia di Asia. Selain daripada itu juga, sukalah saya berkongsi dengan kawan-kawan. Saya juga membuat lebih kurang 10 syarikat yang di luar pada 3,216 tadi sebagai syarikat yang khususnya kepada disaster, kepada kehancuran, kepada kemusnahan. Jadi saya buat macam contohnya Reserve Bank masa perang, Reserve Bank masa banjir, Reserve Bank masa taufan, Reserve Bank masa kebakaran liar, Reserve Bank gunung berapi, Reserve Bank gempa bumi, Reserve Bank kesan COVID-19, Reserve Bank kesan vaksin, Reserve Bank kesan frekuensi 5G, dan saya buat lagi Reserve Bank tsunami. Jadi ini saya akan memilih ketua-ketuanya yang saya panggil Chancellor, di mana saya meletakkan timbalan Chancellor ini bekas-bekas IGP ataupun timbalan IGP dan juga Panglima Angkatan Tentera dan bekas timbalan Panglima Angkatan Tentera. Sementara Chancellornya adalah terdiri daripada bekas-bekas menteri yang mempunyai pengalaman di bidang masing-masing yang pernah kerjaya mereka lalui. Jadi insya-Allah saya akan buat terbaik untuk negara saya dan saya tetap menyokong the government of the day. Dan hari itu pun satu pihak datang ke rumah saya, Datuk Tengku Rahim, uncle kepada yang di Pertuan Agong, minta saya supaya membuat satu surat kepada Agong mengatakan sesuatu pasal dia tidak pernah tengok apa yang ada dengan saya yang melibatkan, macam saya sebut sebelum ni, melibatkan quadrillion, quintillion, 100 quintillion, septillion, octillion, decillion, vegetillion, non-getillion, dumillion, merillion, dan yang paling besar adalah yotalillion, iaitu 30 bilion biji kosong. Jadi ini adalah to be true bagi orang banyak. Kerana pihak pegawai tinggi kerajaan yang belajar di universiti muka bumi hari ini hanya diajar mengenali untuk million, billion dan trillion, iaitu 70, 90 dan 10.
saya melibatkan 15 ke atas. Ini ilmu yang saya perolehi semasa saya berulang alik ke Zurich daripada bulan Julai 2019 hingga bulan Disember 2019. Tapi oleh kerana pandemik berlaku 2020, jadi saya tak boleh keluar dan baru-baru ni saja saya pergi ke Korea. Ada urusan saya berkait dengan aset AU saya yang ada di Central Bank Filipina. Dan baru ni juga saya telah dijemput oleh pihak tertentu di Filipina. Saya ke Makati berbincang dengan banyak pihak yang mempunyai bom-bom warisan yang tidak boleh diutilize. Alhamdulillah mereka memberi saya banyak bom-bom melibatkan German Bond External Law 1924, German Golden Bible, Golden Castle, Golden Buddha dan banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan gold backup asset. Tapi alhamdulillah saya telah pun mengemukakan semua aset-aset saya ini kepada pihak DOD dan alhamdulillah DOD telah terima dan saya telah menyiapkan KYC saya telah menyiapkan POL, Legal Attestation, Legal SKR dan semua yang dikedagi termasuk saya telah menandatangani PSA dan IMPA, seterusnya telah menandatangani NDA. Jadi Non-Disclosure Agreement ni saya telah sign dengan pihak Sepanyol. Begitu juga sehinggalah saya dapat membuka akaun escrow account dengan David Rockefeller di JP Morgan, Chase Bank. Dan saya kalau pergi ke Reno ini pun saya akan pergi ke Chase, ke JP Morgan Chase untuk mengadakan TTM, Tabletop Meeting dengan pihak pembayar dan alhamdulillah mengikut daripada maklumat untuk Mr. Luke daripada London di Reno ini saya akan dibayar antara 5 ke 10% dahulu melalui fiat money sementara balance melalui digital currency. Jadi hasil daripada inilah saya terfikir balik berbincang dengan Datuk Khalid Ahmad bahawa Datuk Khalid Ahmad ni beria sangat untuk mengadakan mata wang sendiri ASEAN, yang mana saya cadangkan Datuk Khalid kita mula dengan 7 negara ASEAN dulu, tak usah pergi ke 10 kerana kita ambil yang asal, tetapi dicadang oleh pihak Charles Friend daripada Cape Town, Afrika, supaya saya teruskan dengan digital currency yang diberi nama ARIAL currency, iaitu ASEAN Real Currency. Dia akan berlaku dalam 2 bentuk, mungkin bentuk fiat currency dan digital currency seperti yang dikendaki oleh masyarakat hari ini. Jadi perubahan saya nampak di sini, perubahan kalau nak buat secara total digital currency, saya rasa ramai lagi golongan-golongan orang yang 60 ke atas termasuk saya, termasuk kawan-kawan saya yang lain, belum memahami apa itu digital currency. Yang mereka faham masih fiat currency. Kerana fiat currency boleh pegang duit note, boleh membeli di kedai, di supermarket. Untuk pergi dengan cara digital, mungkin ada sedikit kewas-wasan. Kerana mereka ini tidak benar-benar lagi memahami digital currency. Walaupun begitu, insya-Allah sekiranya kami mendapat mandat daripada pihak dan dibenarkan oleh World Bank dan United Nations, insya-Allah kami akan menjenamakan digital currency atas nama yang kami pilih nanti. Jadi apa yang kami tekan di sini, insya-Allah kepada Kerajaan Pakatan Harapan dengan keupayaan yang saya ada setakat ini, walaupun saya ni orang kecil, lagipun sekarang ni saya pun belum boleh pulih sepenuhnya dalam penyakit saya alami ini selama 2 tahun setengah. InsyaAllah fikiran saya masih segar, masih intelijen, masih lagi menggunakan original intelligence.
iaitu kecerdasan tulen saya. InsyaAllah saya akan membantu kerajaan sekiranya perlu dengan beberapa perkara. Saya yang banyaknya menggunakan blue sky thinking. Yang saya panggil bahawa blue sky thinking ini 2/218, iaitu 4/14. 4 itu jasad, 14 itu adalah roh. Sebab tu saya melaksanakan satu kata-kata saya, melihat suara, mendengar warna. Jadi setakat ni dulu hari ni, dan saya nak memaklum kepada fandi-fandi saya baik di luar negara yang ada 133 fandi. Di Malaysia ini ada lebih kurang 600 lebih fandi. InsyaAllah masa terdekat ini akan mendapat habuan untuk melegaliskan syarikat-syarikat yang telah submit sebelum ni. Mungkin dah wind up, mungkin masalah-masalah, dan mungkin projek pun tidak ada. Kita cari projek lain. Pasal bagi saya senang, bukan soal syarikat, bukan soal projek, soalnya personal to holder. Siapa yang datang jumpa saya ketika itu, walaupun projek masa itu ada dan syarikat pun hebat, tapi atas dasar COVID-19 ni, masalah syarikat dan masalah projek, maka orang yang menemui saya ketika itu adalah layak untuk menerima habuan yang saya sebut tadi, dan kita buat bentuk satu syarikat baru. Kita pergi pasal pergerakan kita yang kedua ini adalah pergerakan endemic business. Jadi insyaAllah itulah saja dulu setakat ini, dan saya akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Peter daripada World Bank yang datang melawat saya, mengesahkan bahawa saya masih hidup. Pasal cerita-cerita saya telah meninggal ni dicipta oleh pihak tertentu sehingga ke Pentagon. Maka World Bank ambil alih Pentagon untuk melihat saya secara dekat untuk buat laporan bahawa saya masih hidup. Mungkin kematian saya yang dibuat ini untuk menghalal cara. Wallahualam, saya pun tidak tahu. Dan saya juga berterima kasih kepada Director US Capital Private Bank yang berpangkalan di Canada, Mr. Rees, Mr. Mani dan Mr. Dan seorang lagi kawannya yang datang, Mr. Eric, dah banyak membantu saya, dan mereka akan menyelesaikan akaun-akaun saya yang tertunggak sejak 2018. Akaun tertunggak ini saya break kerana akaun saya telah dinafikan oleh pihak tertentu yang kerana US Capital ini adalah negatif di pihak mereka, kerana mereka judge the book through the cover. Jadi sekiranya ketika itu, sekiranya benda ni berlaku, maka negara tidaklah jadi sebegini rupa hari ini. Dan insyaAllah saya rasa saya pun akan pergi menghadap dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekiranya sudi untuk menerima pandangan saya. Saya bukan nak apa-apa kepada negara saya. Sebagai rakyat yang dilahirkan di Malaysia daripada bumi Kelantan, saya mesti wajib untuk berkhidmat untuk negara saya dalam keadaan-keadaan yang diperlukan. Contohnya sekarang ni dalam keadaan ekonomi. Jadi maka saya akan mencipta macam mana economization. Sebab tu saya panggil Global Economization Development Exchange Business Enhance dengan singkatannya GEDEBE. Jadi saya akan susung balik. Saya selalu berbincang dengan Datuk Khalid Ahmad, selaku penaik saya Datuk Seri Suhaimi Yaakob, berbincang Datuk Pahlawan Zakaria, Datuk Seri Kenal Asri, Cik Kamisan dan Ahmad Zaki. Haji Ahmad Zaki adalah bekas timbalan Ketua Akauntan Negara. Dan saya berterima kasih kepada fandi-fandi saya yang sabar menunggu, walaupun saya dihentam juga oleh blogger-blogger yang tak sihat, khususnya daripada Post dan Wash yang selalu membuat fitnah yang bukan-bukan dan memaki, mengeji orang yang mereka tidak tahu sebenarnya. Saya harapnya sikap dan sifat fitnah ini hindarkanlah. Pasal saya tak nak nanti besok apabila kita terkesan bahawa kumpulan blogger ini adalah ahli-ahli Luciferian yang amat bahaya,
kerana Dajjal memerlukan mesin-mesin fitnah untuk mengkhianati sama bangsa, sama adik-beradik, suami isteri, rakan anda, mana sahabat anda akan memecah belah keadaan ini. Saya harap bertaubatlah dan jangan buat lagi, kerana saya dengar cerita Poseidon Watch ni bukan saya saja yang dia buat. Bahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid juga dihentam dan mengeji Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Jadi sifat-sifat begini tidak baik. Saya rasa hindarlah, buanglah, bertaubatlah. Jadi itu saja saya daripada hari ini. Dan hari ini saya buat video dan saya minta maaf sekiranya saya tercakap tadi terkasar bahasa, menyinggung sesiapa. Tetapi apa yang saya buat, saya langkah ke depan. Saya tidak akan gustan. Kerana banyak negara-negara telah menghubungi saya sehinggakan Presiden Nation of Hawaii, setelah saya membuat taklimat lebih kurang 2 jam di pejabat kedutaan Hawaii di Kuala Lumpur. Lepas tu dia balik seminggu, dia terus lantik saya sebagai Chancellor dan penasihat ekonomi dan keuangan kepada Presiden Kanaheli sendiri. Begitu juga saya telah berbincang dengan Menteri Luar Nation of Hawaii. Bahkan saya telah memperbadankan syarikat yang dinamakan Reserve Bank Nation of Hawaii. Bahkan mempunyai akaun di Public Bank Cawangan Maluri. Dan insyaAllah Reserve Bank selepas ni kalau tidak ada netizen yang bersangka buruk dan pihak tertentu yang bersangka buruk, Reserve Bank akan berada di setiap pelusuk muka bumi dengan memacak bendera jalur gemilang negara saya, dan kemungkinan bendera Kelantan akan berada bersama dengan bendera Malaysia di setiap pelusuk muka bumi. InsyaAllah. 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 Sebagai akhirnya, sekali lagi saya menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dikau aku sembah, dengan dikau aku memohon pertolongan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbil alamin.